إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita memanjat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya Allah Jalla wa Ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup pada hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok orang yang dapat menghabiskan usia kita dalam keadaan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bulan lepas kita belajar tentang kasut Nabi SAW dalam syawa'il yang ke-11. Malam ini kita masuk dalam syawa'il yang ke-12. Babu ma ja'a fi dhikri khatim Rasulullah SAW. Bab pada menyatakan tentang cincin yang dipakai oleh baginda Rasul SAW. Dalam hadis ini, dalam hadis-hadis ini kita akan bertemu dengan hadis-hadis yang mana baginda SAW yang diriwayatkan daripada para sahabat bahawa baginda SAW memakai cincin, dan cincin yang dipakai oleh baginda Rasul SAW itu adalah cincin yang dibuat, nanti kita akan tengok dibicarakan, ada yang sebut Habasyiyah, ada yang sebut sebagai fiddah, dan ada riwayat yang menyatakan adalah baginda Rasul SAW pernah membuat cincin daripada emas, kemudian setelah itu dihazafkan ataupun dimasukkan hukum tersebut. Dan dalam hadis-hadis ini juga ada riwayat-riwayat yang menyebut tentang fungsi yang digunakan, fungsi cincin Nabi SAW. Selain dia untuk perhiasan, dia juga digunakan untuk urusan rasmi atas kedudukan baginda Rasul sebagai pemimpin di kota suci Al-Madinatul Munawwarah. Hadis yang pertama untuk malam ini daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, "Kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min warqin wa kana qattuhu habasyiyyan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Apa yang maksud hadis ini? Disebut oleh Anas bin Malik katanya adalah cincin Nabi SAW itu diperbuat daripada perak dan batunya adalah batu hitam Habasyi. Habasyi merujuk kepada batu hitam yang dibawa daripada Habasyah. Ada riwayat yang lain baginda Rasul SAW fiddah itu, dia punya batunya itu dipakai oleh Nabi Islam daripada batu yang berwarna hijau. Dan dalam banyak-banyak riwayat ini tentang cincin Nabi, kebanyakannya batu yang dipakai oleh Nabi itu adalah Habasyiyah, batu hitam yang dibawa daripada Habasyah. Dan ada juga pandangan daripada para ulama menyebut yang dimaksudkan dengan Habasyi itu bukan batu daripada Habasyah, tetapi batu itu sendiri dia berbentuk hitam. Batu itu hitam, dan batu itu dinamakan sebagai Habasyi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa bi-mu'ad. Apa pengajaran daripada hadis? Para ulama kita berbincang, para ulama kita mengatakan itu adalah tanda hadis Nabi adalah dalil bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam suka memakai cincin, dan dia menjadi sebahagian daripada sunnah jabariyah. Maknanya tidak semestinya semua orang pakai cincin, tidak. Maknanya siapa yang tak pakai cincin itu dia tidak begitu sunnah, tidak. Sebagaimana ketika kita mengulas sebelum ini dalam bab rida, dalam bab apa macam mana Nabi sikat rambut dan sebagainya, kita kata itu adalah sunnah dalam bentuk jabariyah
Tetapi sekiranya kita mengikut apa yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah yang terbaik. Wallahu ta'ala a'lam. Itu satu. Hadis yang kedua pada malam ini daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khatiman min fiddah fakana yakhtimu bihi wa la yalbasu bihi. Daripada Ibnu Umar katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat cincin dari perak. Beliau menggunakan cincin itu sebagai cat mohon, bukan memakai di jarinya. Jadi mungkin kita akan berbincang, para ulama berbincang ni tentang hukum pakai mah. Hukum pakai mah. Pakai mah itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi pernah buat cincin itu daripada mah. Kemudian bila balik, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam turunlah larangan untuk baginda orang lelaki memakai cincin daripada mah. Maka baginda Rasul di atas satu mimbar, dia panggil semua orang sahabat ni, dan dia katakan sallallahu alaihi wasallam yaqul, waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia ambil, dia buang cincinnya, kemudian dia lempar dan dia kata, hada haramun ala dhukurin min ummati, ini adalah haram ke atas lelaki daripada kalangan umatku. Dan bermula daripada itulah berlakunya pengharaman emas ke atas orang lelaki, pengharaman emas ke atas orang lelaki untuk buat cincin. Dan dalam kitab fiqh dibicarakan tentang hukum bejana. Hukum bejana itu dibicarakan hukum bekas-bekas minuman dan sebagainya yang dibuat daripada emas dan perak. Dan disebut jelas dalam bab pakaian. Yang pertama cincin daripada emas, dan yang keduanya baju daripada sutra ataupun pakaian daripada sutra. Itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hada haramun ala dhukurin min ummati, itu adalah haram kepada lelaki di kalangan umatku. Emas dibuat cincin ataupun sebarang pihak perhiasan, haram ala dhukurin min ummati, ala dhukurin min ummati. Orang tanya kepada Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah tentang utak baju daripada emas. Utak baju yang dibuat daripada emas, katanya untuk orang lelaki sebagai perhiasan, haram alaihim, haram kepada mereka untuk sebarang perhiasan, kecuali dia dijadikan harta. Emas itu dijadikan harta sebagai barang simpanan dan sebagainya. Itulah untuk dalam bentuk perhiasan, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, kepada orang lelaki hukumnya adalah haram. Hadis yang kedua pula menceritakan Nabi SAW pernah pakai perak, pernah buat cincin daripada perak. Tetapi katanya Rasul SAW tidak pernah memakai cincin daripada perak itu. Rasul SAW menjadikannya sebagai contoh tentang Rasul, tentang namanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan tidak ada riwayat bahawa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang tentang memakai cincin daripada perak bagi orang lelaki. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Okey, setakatlah nanti kita akan tengok ada lagi dua hadis tentang khatam ini yang disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, hadis yang seterusnya, kana khatam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min fiddah fadhuhu minhu. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik, dia kata cincin Rasul sallallahu alaihi wasallam diperbuat daripada perak. Matanya juga daripada perak. Matanya juga daripada perak. Hadis ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Disebut daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan hadis yang kedua, cincin yang disebut adalah cincin dalam bentuk mohon. Adapun cincin dalam hadis yang ketiga ini, katanya khatam Rasulillah, cincin Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diperbuat daripada perak, faqtuhu minhu, matanya juga dibuat daripada perak. Okey, dua hadis. Kita tengok lagi hadis yang keempat. Hadis yang keempat cerita tentang fungsi cincin Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik berkata lagi, "Lamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaktuba ila al-ajami, qila lahu inna al-ajama la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatamun, fasqana'a khataman, qala faka'anni anzur ila bayadihi fi kaffihi." Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak menulis surat kepada penguasa negara asing, ada yang berkata kepada baginda, bangsa asing itu tidak akan menerima surat malaikat diletakkan cap mohon. Oleh itu Rasul pun menempah sebentuk cincin. Anas berkata, aku seolah-olah dapat membayangkan cincin yang putih di tapak tangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak okey gitu kan? Sampai hadis yang ke-6 kita tengok dua benda yang disebut dalam hadis-hadis ini. Hadis yang kelima untuk malam ni, Anas bin Malik sambung lagi. Kata Anas bin Malik lagi, Kana naqshu khatam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad satrun wa Rasulun satrun wa Allah satrun. Ukiran pada cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tertulis Muhammad satu baris, Rasul satu baris, dan Allah satu baris. Muhammad, Rasul dan Allah satu baris. Itu yang terukir di cincin khatam yang menjadi muhar kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-6 juga daripada Anas bin Malik katanya, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kisra wa Qaisar wa an-Najashi faqila lahu innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatamin, fasagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman halqatuhu fiddah wa naqasha fihi Muhammadun Rasulullah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menghantar surat kepada Kisra, raja Parsi, Kaisar, raja Rom, dan Najashi, raja Habasyah, ada yang memberitahu beliau pembesar-pembesar itu tidak menerima surat kecuali diletakkan cop mohon. Oleh itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menempah sebentuk cincin yang diperbuat daripada perak dan diukir Muhammad Rasulullah. Daripada hadis-hadis itu kan, ada dua benda yang disebut. Satu tentang cincin yang dibuat daripada fiddah. Dalam hadis yang ketiga, yang disebut kata batunya juga daripada permata. Kata para ulama, itulah batu yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah cincin yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hukumnya itulah yang membawa kepada kita tentang perhiasan daripada perak. Yang keduanya, dalam hadis-hadis ini menyebut tentang fungsi cincin yang lain. Yang dalam hadis yang kedua itu dia kata dia buat daripada perak, tapi tidak perlu dipakai oleh Nabi, tetapi dijadikan sebagai cop mohon kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-6 untuk malam ini disebut kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menghantar surat kepada para pemerintah, kepada Najashi, kepada Kaisar, kepada Kisra dan sebagainya. Itu dihantar kepada mereka itu. Semuanya dihantar kepada pemimpin-pemimpin yang disebut sebagai pemimpin-pemimpin kuasa besar pada waktu itu. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, bila Rasul sallallahu alaihi wasallam hantar kepada pemimpin-pemimpin yang macam itu, maka pada waktu itu ramai daripada pemimpin-pemimpin itu yang mula-mula tolak adalah Kisra. Mereka merasa kata tak sama taraf mereka nak terima surat yang tidak ada cop mohon. Maka diberitahu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menggarap seorang untuk buat apa yang dinamakan cincin cop mohon. Maka di sanalah ditulis Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Dan itu dibuat daripada perak. Itu dibuat daripada perak. Daripada hadis-hadis itu kan, para ulama kita menyatakan bahwasanya sebagai perhiasan kepada diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda menggunakan perak, dan sebagai cop mohon
itulah juga digunakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada cincin perak yang tertulis padanya perkataan Rasulullah sallallahu Rasul Muhammad Rasulullah. Tuan-tuan nak tengok perbahasan panjang benda ini dibincangkan dalam kitab Dalailun Nubuwah oleh Ibnu Asakir dan juga Tarikh Ad-Dimashq dan sebagainya. Banyak kitab-kitab yang membahaskan perkara ini, yang membahaskan fakta perkara ini. Jadi kalau kita buat kesimpulannya, baginda ada dua cincin. Ada cincin yang satu berfungsi sebagai perhiasan, itu disebut daripada batunya berwarna hitam, dan ada disebut batunya itu perak, dan ada dalam riwayat yang lain disebut kata batunya itu berwarna hijau. Dan satu lagi cincin Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu satu-satunya, iaitu cincin yang dijadikan sebagai cok nubuwah ataupun cap muhar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Okey, hadis seterusnya itu dia bincang tentang perkara itu. Hadis seterusnya dia akan berbincang tentang macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga cincin tersebut. Karena ini juga daripada Anas bin Malik kata, karena anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a nada'a khataman. Apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak masuk ke bilik air, beliau menanggalkan cincinnya. Hadis yang terakhir, ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiman min warq fakana fi yadihi thumma kana fi yadi Abi Bakr thumma kana fi yadi Umar thumma kana fi yadi Uthman hatta waqa'a minhu fi bidri alisin naqshuhu Muhammad Rasulullah. Okey. Hadis di atas tadi ini menyebut tentang apa? Nabi ini bila dia nak masuk khala, dia akan buang dia punya cincinnya. Para ulama berbincang apakah cincin yang perhiasan ataupun cincin itu kerana tertulis di atasnya Muhammad Rasulullah. Kerana cincin, kerana perhiasan kah, ataupun kerana Nabi, kerana tertulis nama Allah di situ. Para ulama bercakap pandangan. Berasaskan pada riwayat Anas, dikatakan Nabi tak pakai khatam yang menjadi bohong. Nabi tak pakai. Tapi ada ulama menyatakan ada satu lagi khatam yang selain dia bertindak sebagai bohong, dia juga sebagai tanda kebesaran, tanda kedudukan baginda Rasul sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang baginda sendiri buat. Dan itulah yang diwarisi daripada Nabi. Diwarisi maknanya bila orang itu menjadi pemimpin, maka orang itu pakai pakaian kebesaran itu. Itulah cincin yang dipakai oleh Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian jatuh dalam telaga Aris pada zaman pemerintahan Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Jadi para ulama kata yang tujuan baginda Rasul buang tu, satu kerana apa? Kerana takut terlibat dengan najis. Sekali kita akan jumpa dalam hadis dalam bab macam mana Nabi pakai, kita tak akan jumpa keterlibatan dengan najis. Kerana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan pakai di tangan kanan. Di tangan kanan. Lalu pendapat yang kedua yang menyatakan bahawasanya yang dipakai oleh Nabi dalam konteks hadis ini adalah cincin kebesaran yang tertulis padanya Muhammad Rasulullah. Bila ada perkataan nama Allah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tak bawa keluar daripada, tak bawa masuk ke dalam khala, ke dalam bilik ayam, kerana di sana tertera nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dibuang oleh Nabi, kata para ulama, adalah cincin kebesaran itu yang tertulis padanya Muhammad Rasulullah. Okay. Kita tengok hadis yang terakhir ni. Dia kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempah sebentuk cincin daripada perak. Cincin itu dipakai di jari beliau. Selepas beliau wafat, cincin itu berpindah ke tangan Abu Bakar, kemudian ke tangan Umar, kemudian ke tangan Uthman, sehingga akhirnya ia jatuh ke perigi aris yang terletak dekat Masjid Quba. Ukiran pada cincin itu adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dikatakan bila Nabi masuk khala, Nabi buang, itu cincin ni, kata para ulama. Kerana kata keterkaitan dengan najis, maka kita akan jumpa semua riwayat menyatakan Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam memakai cincin
cincin di tangan kanannya. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi tuan-tuan, Nabi dia ada cincin kebesaran. Cincin itu mereka Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar pakai 300 lebih kurang. Kemudian Umar pakai. Kemudian pergi kepada Uthman. Zaman pemerintahan Sayyidina Uthman, dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik juga, katanya satu hari Sayyidina Uthman duduk dekat Telaga Aris. Telaga Aris ni duduk kat mana? Telaga Aris ni duduk di sebelah kanan kiblat. Dia belakang sikit daripada Quba, daripada apa nama dia bagaimana? Mihrab Masjid Quba Lawali. Bukan Masjid Quba nama Nabi. Masjid Quba Lawali. Masjid Quba di Madinah tu. Dia duduk sebelah kanan, lebih kurang di kawasan hujung, kawasan bersimen tu. Orang yang pergi nama Al-Madinatul Munawwarah, dia akan jumpa Telaga Aris, Bi'ru Aris. Dia duduk di sebelah Bi'ru Aris, kemudian dia main. Dia buang daripada tangan kanannya, dia masuk ke tangan kiri, kemudian dia masuk ke tangan kanan. Wa kana yatala'abu bihi. Kemudian dia macam orang menimbang-nimbang. Ketika itulah tiba-tiba terjatuh ke dalam Telaga Aris. Kata Anas bin Malik, kami telah dihimpunkan untuk mencari cincin tersebut. Tetapi sayangnya cincin tersebut tidak dapat ditemui. Dia buang ayam, dia buat segala macam, tapi akhirnya cincin Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam, cincin itu tidak ditemui di Bi'ru Aris. Kalau dipinjari Bi'ru Aris tak ada lah. Boleh kat kuasa Saudi ni dia telah kabur semua. Dia kabur semua. Ya, ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya, sudah tentu ada dampak positif dan negatifnya. Negatifnya sudah tentu kesan-kesan sejarah itu makin tertutup. Positifnya mungkin menghalang orang dari terutama orang Brunei daripada Asia Tenggara. Orang sebut ada tentu Telaga Aris yang cincin Osman jatuh. Sudah tentu lembaga yang Bali dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, mungkin itu dampak positifnya daripada mengharap. Tapi seharusnya tempat-tempat sejarah itu dijaga. Jadi sampai memberi perhatian terhadap pendidikan kepada umat ini untuk memahami agama dengan cara yang sebenar. Itu jadi dalam semua riwayat itu, tuan-tuan, kita dapat simpul apa? Satu, sunnah pakai cincin. Martabat sunnah dia apa? Jabariyah. Cincin. Yang keduanya kita dapat tentang emas ni memang haram untuk menjadi perhiasan. Dan dalam hadis tersebut termasuk subha untuk menjadi perhiasan. Di kalangan para ulama radhiyallahu alaihim ajma'in juga menyepakati perkara tersebut. Dan yang ketiga tentang perak, berasaskan kepada hadis-hadis riwayat ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dia memakai perhiasan cincin daripada perak. Dan yang keempatnya cerita tentang fungsi cincin yang dipakai oleh baginda Al-Rasul ada tiga. Satunya untuk perhiasan, yang keduanya cincin yang dibuat oleh Nabi bertindak sebagai cok mohon tetapi tidak dipakai oleh Nabi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Dan yang ketiganya ada cincin kebesaran yang di sana juga tertulis perkataan Muhammad Rasulullah, itu dipakai oleh baginda Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian diwarisi dengan makna diturunkan kepada Abu Bakar, Umar, kemudian di zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu wa arda. Cincin itu jatuh dalam Bi'ru Aris, Telaga Aris, berhampiran dengan Masjid Quba di Al-Madinatul Munawwarah. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Bab yang seterusnya ataupun Syama'il yang ke-13, bab yang ke-13, babu ma ja'a fi takhattumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan cara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pakai cincin. Tuan-tuan hadirin mukminin yang saya hormati sekalian. Lima hadis yang pertama disebut daripada pelbagai riwayat adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pakai cincin di tangan kanannya. Kemudian hadis-hadis yang setelah itu disebut tentang dari mana yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey.
Ali bin Abi Thalib meriwayatkan katanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu fi yaminih. Ali menyatakan Rasul pernah memakai cincin di jari tangan kanannya. Satu. Yang kedua, daripada Hammad bin Salamah, dia kata ra'aitu anna abi Rafi' yatakhattamu fi yamini fasa'altuhu an zalik faqala ra'aitu Abdullah bin Ja'far yatakhattamu fi yamini wa qala Abdullah bin Ja'far kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yamini. Katanya aku melihat Ibnu Abi Rafi' memakai cincin di tangan kanannya. Aku bertanya akan hal itu kepadanya. Beliau menjawab, aku melihat Abdullah bin Ja'far memakai cincin di tangan kanannya. Menurut Abdullah bin Ja'far pula, Rasul memakai cincin di jari tangan kanannya. Hadis yang ketiga, Abdullah bin Ja'far pula meriwayatkan katanya annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yamini. Rasul sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di jari tangan kanan beliau. Yang keempat, daripada Jabir bin Abdullah al-Bajali katanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yamini. Rasulullah memakai cincin di jari tangan kanan beliau. Yang terakhir dalam bab ini As-Salt bin Abdullah. As-Salt ni dia ada alif lam sad lam ta. Jarang orang Melayu nama As-Salt bin Abdullah. Katanya kana Ibnu Abbas yatakhattamu fi yamini ولا إخاله إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. Dia kata Ibnu Abbas memakai cincin di jari kanannya. Jika beliau ditanya kepadanya, jawapan pastinya berbunyi Rasulullah memakai cincin di jari tangan kanannya. Jadi mungkin ada 5 orang. Semua kelima buah hadis ini menceritakan kata Nabi pakai di jari tangan kanan. Yang terakhirnya hadis yang kelima disimpulkan oleh As-Salt bin Abdullah. Dia kata Ibnu Abbas pakai macam itu. Kalau hampa ditanya Ibnu Abbas, nescaya Ibnu Abbas akan kata itulah yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis itu kan kita akan jumpa dalam bab yang lain. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammum. Dalam bahasa Arab disebut yuhibbu at-tayammum. Tayammum atau at-tayammum. Nabi ini dia suka untuk kanan. Dia suka dan apa-apa pun bermula dengan kanan. Itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi larang kita daripada buat perkara dengan tangan kiri, dengan tangan kiri kita. Sebagai contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, janganlah seseorang dikatakan makan dengan tangan kanan dengan tangan kirinya, dan janganlah dia minum dengan tangan kirinya, fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bi shimalih. Kerana syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Dan Nabi dia suka kanan, dia makan dengan tangan kanannya. Karena sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi yaminih, adalah Nabi dia makan dengan tangan kanannya. Dan dia larang kita wayanhana, dia melarang kita anil akli bishimal, daripada kita makan dan minum dengan tangan kiri. Kerana apa? Fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimal. Kerana syaitan itu rajin makan dan minum dengan tangan kirinya. Satu. Yang kedua kan Nabi melarang kita daripada, kita pernah baca tentang hadis dalam bab-bab sebelum ini, Nabi larang kita pakai sebelah kasut. Dan Nabi larang kita daripada mula pakai kasut dengan kaki kiri. Kerana baginda Rasul suka kepada mula dengan bahagian yang kanan. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajar dalam bab saf. Dan ini diberikan komentar oleh para ulama. Mereka menyatakan kerana Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammum. Nabi suka tayammum. Nabi suka sebelah kanan. Nabi sembahyang satu malam. Seorang sahabat yang duduk di sebelah kiri. Kemudian Nabi SAW isyaratkan dia untuk dia duduk di sebelah kanan. Kemudian Nabi beritahu, hakada, inilah dia cara untuk masuk dalam salat berjamaah. Kan Nabi, bila dia sembahyang, dia duduk sembahyang. Orang kalau sembahyang berdua, orang itu akan duduk di sebelah kanannya. Datang orang yang ketiga akan duduk di belakangnya. Datang orang yang keempat di sebelah kirinya. Kemudian kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri.
Kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammum. Dia suka memulakan di sebelah kanan. Okey. Kita jumpa dalam riwayat sebelum ini juga adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi makan dalam riwayat bagaimana seorang lelaki Ansar hajat nak buat murid dipanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pula panggil semua orang lain, sedangkan pada waktu itu bekalan di rumah yang tak banyak. Kemudian Nabi main, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca sesuatu, kemudian Nabi masukkan sesuatu, kemudian makanan itu jadi cukup. Itu mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diriwayatkan baginda Rasul mengarahkan tuan rumah untuk menyampaikan, memberikan makanan itu, bubur itu kepada setiap orang sehingga cukup. Dan Nabi SAW mengarahnya untuk memulakan di sebelah kanannya. Rasul SAW apabila masuk ke dalam mana-mana majlis, kalau baginda ingin bermusafahah, berjabat tangan, baginda SAW akan memulakan dengan tangan kanan. Diriwayatkan oleh sepupu Nabi Ja'far bin Abi Thalib, katanya aku melihat baginda Rasul cukup tangkas, dan ketangkasan baginda itu terbayang nampak ketika mana baginda meloncat untuk naik ke atas kuda. Dan aku melihat baginda Rasul amat jaga tentang posisinya sehingga dia memastikan kaki kanannya itu yang tidak bergerak. Jadi banyak riwayat ni kalau cerita tentang Nabi suka kepada kanan. Orang tanya kepada Abdullah bin Abbas ni dia tak sempat hidup lama dengan Nabi kerana dia ni dilahirkan di hujung-hujung ataupun dia dilahirkan di hujung-hujung zaman Mekah, kemudian dia main di Madinah. Waktu Nabi wafat pun umur dia baru belasan tahun. Dia ni Abdullah bin Abbas ni tak sempat bermuayasyah banyak dengan Nabi, tapi dia banyak belajar daripada baginda Rasul, dan dia di antara orang yang barakah kerana mulutnya ditahnikkan oleh Nabi SAW. Tahnik itu belah mulut. Belah mulut ni kita ambil sikit daripada kurma, sikit dalam mulut. Bukan pakai pil banyak tu biji dalam mulut. Ada orang buat orang ni kesukaan lima. Dia topis biji buah kurma tu dalam mulut. Apa pula? Jadi cara bertahnik ni kita ambil sikit, pupuk dalam mulut. Lagi, bukan bagi sebiji. Saya kata tak boleh bagi sebiji. Ada seorang sahabat berkata kepada saya, dia kata hak tu makna dia hanya melalukan tamar tu lalu bukan dia nak bodoh, tapi nak lalukan. Kita pun tak tahu sunnah mana yang diambil. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, banyak hadis Nabi suka tayammum, kecuali beberapa benda yang Rasul sallallahu alaihi wasallam suruh kita buat belah kiri. Keluar masjid, Nabi suruh buat dengan kaki kiri. Minta maaf basuh berak, Nabi suruh buat tangan kiri. Menghalau iblis dalam bentuk sebelum daripada salat, ada riwayat Nabi suruh kita membaca qul a'udzu birabbin nas, kemudian Nabi suruh tanafas macam buat isyarat. Betul, buat isyarat bukan udah saja, buat isyarat udah. Itu Nabi suruh buat di sebelah kiri. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam buat di sebelah kiri. Ada pun perkara-perkara yang baik dari kebajikan, itu disuruh oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk buat di sebelah kanan, dan Nabi suka kepada sebelah kanan. Diberi komentar oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Dia kata kerana di akhirat kelak hanya akan ada dua golongan. Istilah Al-Quran, ashabul maimanah dan ashabul mash'amah. Golongan kanan dan golongan kiri. Ashabul maimanah dan ashabul mash'amah. Ashabul yamin dan ashabul shimal. Itu adalah istilah Al-Quran. Surah Al-Waqi'ah, ashabul yamin, mal-aqma, ashabul yamin. Allah Ta'ala sebut kelompok kanan. Siapakah kelompok kanan? Kemudian Allah Ta'ala senaraikan siapakah kelompok kanan. Manakala kelompok kiri, Allah Ta'ala tanya siapakah kelompok kiri. Kemudian Allah Ta'ala bagi senarai tentang kelompok kiri. Kanan dan kiri itu merujuk kepada ahli syurga dan ahli neraka. Bagi seorang mukmin disunatkan kepada dia untuk suka kepada kanan. Hubbut tayammum, suka kepada kanan, itu kerana sebagai tafawud, mengharapkan kepada Allah supaya kita termasuk di kalangan ashabul yamin, golongan yang menjadi ashabul yamin, golongan kelompok kanan di akhirat kelak. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadis yang seterusnya. Hadis seterusnya ni kita sebut dah tadi,
tentang Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang telah mubai'ah dan menyebabkan yang menyebabkan jatuhnya cincin Nabi ke dalam telaga Bi'r Aris. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah wa ja'ala fadluhu mimma yali kahfahu wa naqasha fihi Muhammadun Rasulullah wa naha an yanqusha ahadun alaihi wa huwa alladhi saqata fi mu'ayqib fi Bi'r Aris. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat cincin dari perak. Apabila memakainya, Rasulullah mengadapkan batu cincin itu ke telapak kanan baginda. Dia patah balik. Bahagian buka ni, dia patah ke bahagian tangan. Beliau melarang sesiapa pun menambah ukiran pada cincin itu. Cincin itulah yang jatuh daripada tangan Muqayyib ke dalam telaga Aris. Muqayyib dalam telaga Aris. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, yang pertama dalam hadis ini tentang status Mu'ayyib itu siapa. Riwayat yang lain yang menyebut kata jatuh daripada telaga Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu ajma'in. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Dan ada pandangan di kalangan para ulama menyebut Mu'ayyib itu adalah salah satu daripada gelaran kepada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Saya tak jumpa asalnya, tapi dalam riwayat kepada riwayat yang lain disebut kata jatuh daripada tangan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu ajma'in. Hadis yang seterusnya, hadis ini bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi diriwayatkan kana al-Hasan wal Husain yataqaddamani fi yasarihima. Dia kata Hasan dan Husain memakai cincin di tangan kiri mereka. Tanya kepada Imam Nawawi tentang hadis ini. Dalam keterangan, dalam ulasan disebut apa? Hadis ini bertaraf sahih. Dilaporkan oleh Qutaibah bin Sa'id daripada Hatim bin Ismail daripada Ja'far bin Muhammad sampai kepada Ja'far as-Sadiq. Ada riwayat kata Sayyidina Hasan dan Husain cucu Nabi, dia pakai di jari kirinya. Dia pakai di jari kiri. Orang tanya kepada Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi kata kemungkinan mereka ada alasan. Wala ta'annatu alaih. Aku tidak memberi ta'lim kepada perbuatan mereka. Tetapi yang aku tahu sunnahnya pakai dengan tangan kanan, dengan jari kanan. Kenapa? Kerana itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminih. Sama dengan tadi, Nabi SAW pakai di jari tangan kanan baginda. Nafi' bin Umar pula meriwayatkan katanya, ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min dhahabin fa kana yalbasuhu fi yaminihi fattakhadha an-nasu khawatim min dhahabin fa tarahahu sallallahu alaihi wasallam wa qala la albasuhu abada fa taraha an-nasu khawatimahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat cincin dari emas dan beliau memakainya di jari tangan kanannya. Dan orang ramai pun memakai cincin emas seperti baginda. Selepas itu Rasul menjadikan cincin emasnya dan berkata, aku tidak akan memakainya lagi buat selama-lamanya. Orang ramai turut mencabut cincin emas mereka. Nabi pakai, dan peristiwa ini sebagaimana diriwayatkan, peristiwa ini dia berlaku ketika mana Nabi itu akan lempar. Nabi buat. Kemudian Nabi lempar, Nabi kata, la albasuhu abada. Aku tak akan pakai. Dalam hadis yang lain, Nabi tengok seorang anak muda. Nabi ini dia jarang marah ke orang muda. Nabi panggil anak muda tu pakai mat. Nabi tarik daripada jari dia, kemudian Nabi lempar. Nabi kata, hadza haram ala dukhulin min ummati. Ini adalah haram kepada umat, kepada kaum lelaki daripada kalangan umat. Bila Nabi buang, ini awal hijrah. Nabi buang, sahabat pun pakai buang juga mat, pakai lempar. Kita tanya, siapa yang pergi himpun? Siapa yang himpun mat tu? Telefon saya mana? Himpun betul. Tak ada riwayat kata siapa pergi himpun, pergi buat. Tak ada riwayat. Jadi sekadar tu ya. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam buang tarik, dia lempar. Kemudian dia kata, aku tak akan pakai buat selama-lamanya. Dan para sahabat pun lempar juga
Dan dalam riwayat yang disebut kata cukup banyak kerana mereka tu tengok yang Nabi buat apa. Bila mereka tengok awal Islam tidak dilarang pakai mat, kemudian dilarang, maka Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam sahabat pun ikut apa yang dilakukan oleh Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis ini menceritakan apa? Satu, pakai jari kanan. Jari mana yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya simpulkan dalam banyak riwayat menyatakan Al-Rasul kana fi asbi'ati yumna. Ini orang bagaimana dari mana? Saya waktu kalau dari dari mana lah yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya Ibnu Abbas, kalau pakai banyak boleh tak? Ibnu Abbas kata hada wa hada, ini dan ini. Kalau pakai semua dia ada masalah sikit. Kalau pakai semua ni terus tu, itu saya kata dia ada masalah sikit. Kalau Allah alam fikir dia. Jadi Rasulullah SAW pakai di jari mana? Di sebelah mana? Di sebelah kanan. Contoh boleh tengok. Saya tunjuk contoh dalam risalah ini As-Sirah An-Nabawiyah oleh Yahya Sulaiman. Beliau menyebut tentang dalam bab syama'ilnya, dia kata semua riwayat yang menyatakan Al-Rasul dalam sahih daripada Anas bin Malik, dia kata Al-Rasul sallallahu 10 tahun aku duduk dengan Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat baginda memakai cincin melainkan di jari manisnya dan di tangan kanannya. Itu riwayat daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah orang yang cukup paham dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jadi hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita tentang sunah memakai cincin di sebelah jari kanannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Dan sekali lagi saya sebut awal tadi ni, sunnah ni jabaliyah. Ada orang yang dia boleh pakai cincin, ada orang yang dia tak boleh pakai cincin. Apakah kalau dia tak pakai cincin dia tidak bersunnah? Kita kata sunnah jabaliyah. Dalam kitab Idah Al-Bar Liburi Nikah Bis-Salat, nama kitab ni bahasa Arab, tapi dalam tu bahasa Melayu. Idah Al-Bar Liburi Nikah Bis-Salat. Ini kitab tu oleh kitab tak ada titik. Tak ada titik. Ditulis oleh siapa? Syekh Abdullah Al-Fadhali. Jadi korang dalam 40 muka surat. Saya baru ni 20 jam baca kitab tu kepada naib-naib qadhi. Nanti pelapis naib qadhi. Jadi kalau dia suruh baca kitab, tak ada titik. Tak tahu nak qadhi dia, tak ada titik. Titik tu paling hujung. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Baca lebih kurang dalam 18 jam, 19 jam, 17 jam, 18 jam tu. Itu dia hantar dia hospital pada lepas baca kitab. Dia tu baca kitab tak apalah orang dia. Itu dalam kitab itu Syekh Al-Qadhani ulas masalah famar raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang raghiba an sunnati, diterjemah oleh Syekh Al-Qadhani berpaling daripada sunnah. Kata Syekh Daud, bukan berarti tidak melakukan perbuatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Nabi. Masuk masalah apa? Nabi suka makan kambing, maka orang tak suka makan kambing itu tak amal sunnah. Orang ni bukan kau pemakan, bukan golongan Nabi. Bukan itu maksudnya. Bukan makna Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya pakai baju putih, jubah putih. Dia jarang pakai jubah putih. Dia pakai jubah hijau, pakai contoh. Pakai jubah hijau. Maka itu dia tidak mengamalkan sunnah Nabi. Tidak, dia kata. Tapi yang maksudnya ialah satu perkara yang di sana ada dia panggil khatul fasil, garis pemisah antara ibadah dengan maksiat. Lalu dia dipilih untuk melakukan ibadah maksiat. Maka pada ketika itu yang dikatakan raghiba an sunnati. Dia bawa contoh nikah. Nikah ni orang yang pergi kahwin, dia dapat kenikmatan perhubungan. Kalau silap-silap dia dapat anak. Segala apa yang didapat itu dia dapat. Sama lah juga dengan orang berzina. Kata orang kahwin, dia dapat. Satu orang yang berzina pun dia dapat benda yang sama. Tanah dia dapat segala macam dia dapat, kata Syekh Al-Qadhani. Tapi apa dia khatul fasil, apa dia garis pemisah? Garis pemisah yang 5 minit. Iaitulah akad nikah. Kalau kamu pergi cuba cari jalan maksiat dengan meninggalkan jalan sunnah, itulah makna famar raghiba an sunnati, kata Syekh Al-Qadhani. Bukan makna kalau kita tak buat sunnah yang jabaliyah, yang Nabi buat atas dasar dia sebagai manusia, maka kita bukan golongan Nabi. Tidak, kata Syekh Al-Qadhani, tidak.
Maknanya kalau kata dalam bab bercincin, kita tak pakai cincin. Kalau kita pergi pakai cincin, kita dapat satu iqtida' bil Rasul, dapat pahala kerana ikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sahabat-sahabat Nabi, di kalangan mereka ada orang yang bagi perhatian kepada bab iqtida' bil Rasul, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ikut semua. Macam Ibnu Umar, dia bermusafir lepas zaman Nabi wafat. Dia bermusafir dengan para sahabat, jalan sampai di satu tempat, dia berhenti, dia duduk. Orang tanya, kenapa kamu duduk? Dia kata, adalah aku pernah bermusafir dengan Nabi. Nabi bila sampai di sini, Nabi duduk. Nabi SAW duduk. Aku pun duduk. Dia betul-betul tidak dengan Rasul SAW. Dia ikut Nabi betul-betul. Apakah bila kita lalu ke tempat itu kita tak berhenti, maka kita falaisa minna? Tidak. Kata Syekh Al-Fatihah, ada perbuatan yang dibuat atas nama kemanusiaan, kita boleh ikut. Kita dapat pahala. Tidak kerana mengikut Nabi. Kalau kita tak buat, kita tak termasuk dalam bab faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang raghiba an sunnati, yang berpaling daripada sunnahku, maka dia bukan daripada kalangan aku. Itu tidak termasuk dalam bab tersebut, kata Syekh Daud Al-Fadhali rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Jadi bab malam ni, bab cincin, kita boleh mengambil beberapa pengajaran daripada sunnatul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. 5 minit, 10 minit yang terakhir, kita mungkin insyaAllah akan semakukan. Kita pun dalam mobil orang, mobil datang semak. Dalam pemilihan terpakat. Dalam panggilan kita mobil datang semak. Saya nak sebut sikit dalam masa 10 minit tentang hijrah. Tentang hijrah. Ada 3 poin yang saya nak sebut tuan. Setiap kali bila masuk tahun-tahun hijrah ni, orang mula berbahas tentang doa awal dan akhir tahun. Saya tengok dalam apa nama masalah orang hantar yang bertanya tentang apa dalil boleh ke tak boleh rumah mana macam orang nak tanya tentang doa awal dan akhir tahun. Tuan, saya nak ajak tuan sekalian untuk melihat sebagaimana kata Muhammad Al-Qutub. Dia kata banyak Nabi Allah yang nak bijak. Banyak Nabi Allah yang kita nak bijak. Satu. Yang kedua tuan, asasnya doa awal dan akhir tahun itu adalah dalam bab tafahul. Kita minta keberkatan sempena hak kita namakan sebagai awal tahun. Dia tak ada daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah setiap benda yang tak ada daripada sunnah Nabi tak boleh buat? Tuan, itulah yang namanya khilaf yang berlaku di kalangan para ulama. Kedua sebab anda memilih untuk tidak buat, silakan. Anda memilih untuk buat atas nama tafahul, jangan kata dia datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tersebut antara amalan sunnah yang kita kena buat awal tahun ni, baca doa awal dan akhir tahun. Itu ya. Habis tuan-tuan. Sebab doa itu sendiri, sirah doa itu meminta sesuatu daripada Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan tahun kita ini lebih baik. Datang daripada Nabi, tak datang daripada Nabi. Pasal apa kita kata tak datang daripada Nabi? Ketentuan tahun itu pun berlaku beberapa tahun selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan hijrah mula bila? Riwayat yang menyatakan 26 Safar, ada riwayat yang menyatakan 18 Safar dan sebagainya. Sabit kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Al-Madinah di Quba pada 12 hari bulan Rabiul Awal. Tahun yang pertama Nabi sampai, tahun itulah diambil sebenar tahunnya oleh Umar Al-Khattab sebagai tahun pertama hijrah. Dan tahun bulan-bulan ni, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan ni, semuanya itu mengikut putaran musim yang berlaku di kalangan orang Arab, dan dia telah disebut oleh orang Arab sebelum daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Sebab itu kita dengar hadis yang menyebut Nabi kata tentang bulan Arab, Nabi kata salat mutawaliyah, 3 bulan yang berturut-turut. Nabi mula dengan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Kemudian Nabi kata wa akhir Mudhar, dan satu lagi itu seorang-seorang, iaitu Rajab. Nabi sebut bermula dengan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Perkiraan bulan pertama ke bulan Muharram, kedua, ketiga dan Rabiul Awal sebagainya itu dimula
Dia sebelum daripada itu memang di kalangan orang Arab dan sebenarnya. Sebab itu kita baca sejarah, kita kata Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanyaan, ada riwayat mengatakan pada bulan Rabi' al-Awwal. Rabi' al-Awwal. Rabi' al-Awwal itu permulaan kepada musim sejuk. Al-Awwal permulaan kepada musim sejuk. Rabi' dan sebagainya itu semua dibincangkan oleh para ulama sejarah dan sepakat di kalangan mereka tahun itu ditentukan oleh Sayyidina Umar al-Khattab. Tidak ada ragu pada kita. Yang kedua yang dibahaskan oleh para ulama, tuan bila orang sebut tentang hijrah ni. Orang law ni orang bermula sebut law ni maksudnya bermula dari 1987. Sebelum 1987, orang tak pernah kenal istilah ini. Dan kalau tuan-tuan pergi negara lain pun orang tak pernah kenal istilah ini. Terutamanya di kalangan negara Arab. Istilah apa? Ma'al hijrah. Ma'al hijrah. Saya nak sebutkan tuan, Ma'al hijrah adalah slogan. Dia bukan peristiwa. Apa yang orang sebut? Marilah sama-sama kita menyambut peristiwa Ma'al hijrah. Ma'al hijrah bukan peristiwa. Ma'al hijrah maksudnya dia adalah ayat tergantung bersama hijrah. Siapa bersama hijrah, bersama-sama hijrah, tapi dia adalah ayat yang tergantung. Dia adalah satu slogan yang mungkin nak disebutkan, marilah sama-sama kita berhijrah. Istilah yang tepat yang digunakan oleh para ulama tentang apa yang berlaku kepada Nabi, mereka menggunakan perkataan hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan buka kitab lama ataupun kitab baru. Tuan-tuan buka Ibnu Hisham, tuan-tuan buka Tarikh At-Tabari, tuan-tuan buka Bidayah wa Nihayah oleh Ibnu Katsir, tuan-tuan buka hak baru ni Rafiq al-Maktum, tuan-tuan buka Fiqh Sirah, tuan-tuan buka Fiqh Sirah Muhammad Al-Ghazali. Bukalah kitab-kitab sirah, kita akan dapati istilah yang digunakan oleh para ulama dan para muakhirin adalah perkataan hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hijrah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah kamu gunakan perkataan ma'al hijrah, pada saya dia adalah slogan. Gunalah dia. Dia adalah slogan. Kerana guna sekadar. Tapi dia bukan sambutan. Kita nak sambut ma'al hijrah. Sambut ma'al hijrah maksudnya kita sambut tarikh pertama ma'al hijrah diperkenalkan 1 Muharram 1407 di kantor pusat Islam ketika mana dianugerahkan tokoh Ma'al Hijrah yang pertama kepada Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi. Kalau saya ingat, tokoh Ma'al Hijrah yang pertama Syekh Idris Al-Marbawi. Tokoh Ma'al Hijrah yang kedua SOK Ubaidillah. Tokoh Ma'al Hijrah yang ketiga, kau ingatlah, tokoh Ma'al Hijrah yang tahu ni saya bukan tahu apa. Apa tadi? Saya lupa kan. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, kalau kita simpulkan perkataan Ma'al Hijrah itu sendiri, Ma'al Hijrah itu sendiri, dia bukan peristiwa dan dia tidak disandarkan kepada baginda Rasul. Atas nama slogan, silakan untuk digunakan. Dan yang terakhir dan tuan-tuan, bila orang sebut tentang amalan dalam Islam, amalan dituntut dalam Islam, saya nak sebut kepada tuan-tuan tentang sunat untuk kita berpuasa pada hari Khamis ni. Khamis ni 10 Muharram tidak ada kaitan dengan hijrah. Jadi supaya kita perhatikan, kita tak katakan ini adalah setiap kali, setiap bulan kita bila kita memperingati hijrah, maka kita disunatkan untuk berpuasa. Tak. Dia kena berjaga-jaga dalam bab urusan kita nak membawa tentang menganut agama ini. Agama ini dia tak boleh sangat, dia tak boleh buka sangat. Orang dia perlu terbuka, tapi dia tak boleh sampai semua kita nak buat dan kita nak tengok sempurna tu kita lekatkan lagu tu kita kata ni sempurna bulan Muharram ni, mari kita puasa sempurna mengenangkan hijrah Rasul sebagai contoh. Puasa pada 10 bulan Muharram dilakukan oleh Nabi sejak daripada Nabi sampai di Madinah Al-Munawwarah. 9-10 Muharram Nabi puasa setiap kali masuk 10 Muharram. Pada waktu itu tidak ada perkiraan tahun. Dan kalau nak dikaitkan dengan hijrah, dia tidak ada kaitan Nabi sampai hijrah di bulan Muharram dah. Nabi sampai bulan Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Bulan yang ketiga, baru Nabi sampai. Tapi kenapa Nabi SAW semua berpuasa Muharram? Al-Rasul SAW sebut kerana dia telah dilakukan oleh ikhwani minal anbiya, kawan-kawan aku daripada kalangan para Nabi. Puasa yang tua ni adalah puasa Ramadan, sebagaimana Al-Quran sebut. Kemudian puasa yang tua ni puasa apa? Puasa 10 Muharram, sebagaimana yang Nabi sebut para sahabat dan para kawan-kawannya ataupun sahabat dari kalangan para Nabi, mereka itu berpuasa pada hari Ashura. Dan yang ketiga adalah puasa yang tua adalah puasa pada hari yang ke-9 ataupun hari yang dikenali dengan hari Arafah. Hari
Nabi bila dia mai di Madinah, Nabi berpuasa pada hari Ashura. Dan Nabi kata, dia adalah dilakukan oleh semua sahabat-sahabat di kalangan para Nabi. Nabi kata, berpuasa pada hari Ashura, istilahnya Ashura. Orang kita hari Ashura buat muasalah. Muasalah kita buat tak ada masalah apa. Dia tak ada masalah apa nak buat muasalah. Kalau boleh, kalau hari ini buat baguslah. Ada lebih. Saya pun suka makan muasalah. Tak ada masalah apa. Muasalah boleh buat. Tapi apa tindak dia, apa istilah Ashura yang sebenarnya? Ashura yang sebenarnya adalah hari yang ke-10 yang dikaitkan dengan berpuasa, dan berpuasa pada hari itu Nabi kata dan kafirana akan mengkifaratkan dosa untuk satu tahun. Kalau kata puasa pada hari Tasu'a itu hari yang ke-9, pertama 9 hari bulan Dzulhijjah, hari Arafah, Nabi kata memberi kifarat untuk tahun yang lalu, as-sanatal madiyah, tahun yang lalu, wal baqiyah, dan tahun yang akan datang. Ada berpuasa pada hari 10 Muharram ni, Nabi kata akan mengkifaratkan dosa untuk satu tahun. Nabi tak sebut tahun bila, cuma para ulama menyatakan tahun yang dimaksudkan oleh Nabi adalah tahun semasa. Satu tahun pahala dosa akan diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Nawawi menyebut dosa yang diampun adalah dosa-dosa kecil ataupun dosa besar yang telah didahului dengan taubatul nasuha secara spesifik. Itu yang disebut oleh baginda Rasul. Sampailah pada tahun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak wafat. Dah tengok dia punya flow kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi Mekah. Nabi sallallahu pergi Mekah pada tahun dia nak wafat. Dia pergi Mekah pada bulan Dzulhijjah. Kemudian dia balik sampai lebih kurang sekitar awal-awal Muharram tu, sampai di Al-Madinatul Munawwarah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari 10. Hari 9 dan 10 hari bulan Muharram. Kemudian bulan Safar Nabi makin sakit sampai bulan Rabiul Awal, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtadda maradah, sakit dia makin bertambah dan Nabi tak keluar sembahyang berjamaah, diganti oleh Sayyidina Abu Bakar. 12 Rabiul Awal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Di dalam fatrah itulah, 3 bulan itulah, selepas dia berpuasa pada hari Ashura, hari 10 bulan Muharram itu, Nabi SAW kata, kalaulah aku hidup di tahun hadapan, la asumanna tasi'a, nescaya pasti aku akan berpuasa pada hari yang ke-9. Lalu para ulama menyatakan, kerana dia adalah niat baginda Rasul, dan baginda menyebut dalam bentuk taukid bersungguh-sungguh, kalau aku masih hidup di tahun depan, la asumanna tasi'a, aku akan berpuasa pada hari yang ke-9. Kata para ulama, berpuasa pada hari yang ke-9 Muharram itu adalah sunnah berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, tadi ni saya kaitkan dengan yang tidak ada kaitan dengan bid'ah, tapi dia ada kaitan dengan satu amalan yang dilakukan lama-lama oleh generasi para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Nabi SAW suruh kita berpuasa pada hari yang ke-9, dan baginda suruh kita berpuasa, dan baginda buat tanpa pernah tinggal berpuasa pada hari yang ke-10 hari bulan Muharram. Rabu dan Khamis ini yang Nabi kata, siapa yang berpuasa pada hari itu akan mengibaratkan dosa untuk 1 tahun, dan satu tahun itu semasa. Mari kita berpuasa pada hari 9 dan 10 hari bulan Muharram al-Haram ini. Mudah-mudahan kita jadi orang yang dapat diampunkan dosa oleh Allah, yang menyebabkan dunia ini akan ringan menanggung beban dosa di kalangan para pendosa. Jadi mudah-mudahan pada itu saya peringat diri saya dan tuan-tuan sekalian, masalah nak buat Muharram Ashura, pilih tarikh lain ataupun hari yang sama untuk buka puasa dan sebagainya, silakan. Kalau nak buat Muharram Ashura, mai mana pula riwayat tentang Muharram Ashura, sekadar yang saya cari dan yang sekadar yang saya tahu, dia tidak ada riwayat yang sahih tentang Muharram Ashura. Jadi kalau melainkan adalah riwayat yang berkata Muharram Ashura itu pedas sikit, Muharram Ashura ini pedas sikit, ada kesalahan juga. Tak ada riwayat yang sahih kata adalah Nabi buat ataupun hak cerita kata Nabi Nuh alaihissalam wallahu ta'ala a'lam. Mari daripada baginda Rasul berpuasa pada hari Ashura dan Tasu'a. Sikit tahu ni perkataan Ashura
slogan mereka. Mereka akan teruskan dengan mulut kulla yawmin Asyura, kulla yawmin Karbala. Setiap hari itu adalah hari Asyura dan setiap hari itu adalah hari Karbala. Apa cerita dan tuan-tuan? Karbala merujuk kepada satu tempat pembunuhan Sayyidina Husain di Iraq, dan Asyura itu dikatakan tarikh Sayyidina Husain alaihi salam. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu anak kepada Ali bin Abi Thalib, cucu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka menangisi hari tersebut dengan menyebut ungkapan-ungkapan sedih. Di antara ungkapan mereka menyebut kulla yawmin Asyura, kulla yawmin Karbala. Setiap hari itu adalah hari Asyura dan setiap hari itu adalah hari Karbala. Masalah Syiah ni pada pakar dia. Cuma saya nak sebut keterkaitan dengan mereka paling banyak adalah Asyura. Asyura ni kalau tuan-tuan pergi negeri yang menduduki Syiah, kita akan nampak sambutan mereka besar-besaran. Lepas hari raya haji 14 hari bulan Zulhijjah, ada satu perayaan. Ada satu perayaan mereka. Perayaan itu dikenali dengan perayaan Ghadir Khum. Perayaan Ghadir Khum. Ghadir Khum ini dibincangkan. Tempat Ghadir Khum merujuk kepada tempat berhimpun, berhimpun dan lebih berkumpul dan lebih dengan para sahabat dalam perjalanan tadi daripada Hajjatul Wada. Dan ada riwayat tentang man kuntu maulahu fa antu maulaya. Itu yang riwayat pada, dan itulah pertarungan perbincangan di antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah. Kemudian selepas 18 bulan Hijjah, mereka buat persiapan untuk persiapan Asyura. Asyura ni juga yang menduduki Syiah, sambutannya cukup besar. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk terus berpegang dengan manhaj yang berasaskan kepada Al-Quran Al-Karim. Itu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna mutaba'ata an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa 'amalan salihan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.